Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nusrah Labita Abdul Latif. Nama matrik saya AA190738. Saya dari Seksyen 2 Komputer Architecture. Jadi hari ini saya nak buat video tentang saya nak tukar high language kepada assembly language dengan hanya menggunakan sistem bus, arithmetic logic dan main memory sahaja. Jadi apa yang perlu kita tunggu? Jadi mari kita lihat video yang akan saya tunjukkan kepada kalian semua dengan hanya menggunakan input untuk hasilkan output yang menggunakan halaman RISC Simulator ini. Jadi stay tuned. Jadi saya akan terangkan tentang ubahan high language kepada assembly language. Saya akan terangkan tentang cara dan arahan serta step yang akan ditunjukkan. First kali saya memilih set B untuk projek akhir komputer architecture. So kita akan hasilkan sum daripada nombor A, B dan tambahan dan akan ditambah dengan 6C untuk hasilkan sum. Jadi bagaimana caranya? Cara yang pertama ialah RISC ini merupakan halaman untuk ubah assembly language. Apa yang perlu kita buat first kali ialah kita perlu buat satu program untuk kita masukkan nama A, B dan C dan formula yang akan dimasukkan. Jadi pertama sekali saya hanya perlu copy seperti ini dan saya akan masukkan di dalam assembly language dan tekan submit. Ia akan menjadi seperti ini. Ini ialah assembly language yang telah saya ubah dan kita setkan dia jadi seperti ini. Dan ia menjadi assembly language. Dan saya tekan submit. Jadi macam mana kita nak tahu dan baca dia? IMP bermaksud input. Input roll 1, input roll 2 dan input roll 3. Masuk R1, R2 dan R3 ni ialah input number 1, input 2 dan input 3. So sub di sini bermaksud penolakan, add di sini bermaksud penambahan, out ialah printf dan hal bermaksud end. Jadi dia akan tanya input 1 apa dan input 2 akan dimasukkan pada bahagian register. Dan kita akan mula pengiraan dengan input roll 2. Penolakan antara input 1, input 2 akan ditolak di sini dan input 3 akan dimasukkan di sini. Dan juga akan ditolak kembali pada roll 2. Output pula akan dimasukkan pada roll keempat. Proses akan menjadi halt. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita tekan assemble dan kita run. Bagi melajukan dia punya proses, saya tekan speed. Saya buat speed 5. Jadi saya akan masukkan input 1. Saya tekan 8 dan enter. Input 1 akan dimasukkan pada bahagian R1. Ini menunjukkan R1 itu ialah input 1 dan kita akan masukkan pula input 2 yang akan dimasukkan pada R2. Saya masukkan 4 and enter. Dan dia akan pergi ke R2. Bermakna input 1 akan ditolak dengan input 2 dan input 3 akan dimasukkan, iaitu kita akan buat penambahan, iaitu saya letak 2 and enter. Jadi R3 dia akan jadi nombor 2, means that input jadi ia akan dimasukkan dalam R3. Jadi bila dah dapat macam ni, dia akan buat pengiraan dalam R2. Untuk yang keempat, ini ialah untuk proses penolakan. Dan
yang kelima itu PC. Yang keempat ialah proses penolakan. Dan PC yang kelima adalah proses penambahan. Dan yang keenam ini ialah PC yang keenam untuk dia keluarkan output. Dan yang ketujuh ialah untuk stop program. Jadi di sini input number 1, input 1 saya masukkan 8. Input tu saya masukkan sebentar tadi adalah 4. Jadi 8 kita tolakkan dulu dengan 4, dapat 4. Dan R3 tadi saya baru sahaja masukkan nilainya ialah 2. Jadi untuk PC yang kelima adalah proses penambahan. Jadi 4 ditambahkan dengan 2 jadilah 6. Dan untuk PC yang keenam ialah untuk dia keluarkan output dia. Dan jawapan dia adalah 6. Jadi untuk PC yang ketujuh adalah untuk stop program. Jadi untuk keterangan lebih lanjut, saya akan ulas semula dan saya akan tekan butang reset. Dan seterusnya tekan butang assemble and run. Jadi first kita akan tengok proses ini akan bergerak ke incrementer dan akan masuk dalam register yang pertama. Dan ia akan bentukkan menjadi PC1. Apa yang masukkan PC1 ialah kita kena masukkan input. PC1, PC2 dan PC3 ialah untuk masukkan input. PC4 operasi tolak, PC5 untuk operasi tambah, PC6 untuk display output dan PC7 untuk kita stop program. Jadi bila kita dah masukkan nilai untuk input yang pertama kita masukkan ialah nilainya 5 dan dia akan bergerak ke register dan R1 akan bertukar menjadi 5 dan dia akan suruh untuk cari input yang kedua dan ia akan bergerak ke main memory. Main memory ialah memori utama untuk simpan maklumat dan data yang dimasukkan oleh register. Dan main memory itu akan bergerak ke control unit. Control unit akan menyuruh kita untuk masukkan nilai dalam input. Jadi untuk input yang kedua kita masukkan nilainya dalam 3. Jadi 3 itu akan bergerak, proses itu akan bergerak ke register. Jadi R2 akan bertukar menjadi 3. Jadi proses itu diulang seperti biasa. Dia akan bergerak ke main memory. Main memory akan bergerak semula ke control unit untuk masukkan PC yang ketiga. Jadi PC yang ketiga untuk kita tetapkan nilai ialah 1. Jadi seperti biasa, step dia seperti sama sahaja. Selepas itu sampai sahaja PC yang keempat berlaku operasi penolakan di mana R1 dan R1 tolak R2 iaitu 5 tolakkan dengan 3, dia akan pergi ke arithmetic and logic unit. Jadi nilainya akan berubah pada R2 di mana akan menjadi 2. Manakala PC yang kelima dia akan bergerak seperti biasa pergi ke control unit and sampai sahaja proses itu di control unit, nilai untuk R3 akan ditambah dengan R2. Jadi R3 kita ialah 1 dan R yang kedua kita ialah 2. Jadi nilainya adalah 4. R2 nanti untuk apa hairannya nilainya adalah 4. Dia akan berubah. R2 ini ialah tempat untuk melihat perubahan proses. Jadi bila sampai ke PC 6 akan display output dan sampai sahaja untuk PC yang ketujuh program akan di stop. Jadi setiap kali berlaku proses, PC akan tunjukkan bilangan dan akan dimasukkan pada main memory iaitu output. Jadi untuk hasilkan aritmetik ni
arithmetic output, maka register dan main memori akan bekerjasama untuk hasilkan daripada arithmetic logic unit ini. Dan output akan dihasilkan dan akan diberi pada control unit dan akan diteruskan kepada bahagian output. Jika anda lihat, output ini boleh dihasilkan oleh bahagian assembly language dan ini merupakan simulasi penukaran proses apabila sesuatu programming dan pengaturcaraan dijalankan. Jadi output yang dihasilkan adalah 3 nombor oleh pengguna. Jadi sekian sahaja video daripada saya, harap dapat membantu kalian untuk memahami RISC simulator ini. Sekian, terima kasih.